A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Apa khabar sidang penonton sekalian? Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terus melimpahkan kebaikan, melimpahkan kesihatan dan melimpahkan kebahagiaan buat hati-hati kita. Insya-Allah mudah-mudahan ianya berkekalan sehinggalah saat kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sidang penonton sekalian, alhamdulillah, terima kasih kerana terus bersama dengan kami untuk edisi pada pagi ini, edisi 24 Julai 2020 bersamaan 3 Zulhijjah 1441 Hijriah, hari Jumaat, penghulu segala hari, di mana sidang penonton sekalian, sekiranya kita menyebutkan tentang hari Jumaat ini, sudah semestinya banyak amal kebaikan, banyak amal ibadah yang kita dituntut untuk lakukannya. Antaranya kita memperbanyakkan zikir, kita memperbanyakkan tasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila menyebutkan berkaitan dengan tasbih, tahukah sidang penonton sekalian, terdapat 7 surah di dalam Al-Quran yang bermula surahnya ataupun ayatnya berkaitan dengan sebutan tasbih, iaitu mensucikan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan salah satu surahnya adalah surah yang kebiasaannya para imam akan baca pada hari Jumaat, iaitu surah Al-Jumu'ah. Jadi sidang penonton sekalian, pada pagi ini kita masih lagi bersama di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, dan insya-Allah bila mana menyebutkan berkaitan dengan tasbih ini juga terdapat salah satu solat sunat yang dituntut untuk kita laksanakan, iaitu solat sunat tasbih. Itulah tajuk perbincangan kita pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz. Dan insya-Allah, apakah di antara kebaikan, apakah di antara kelebihan solat sunat tasbih ini, insya-Allah yang akan menjawab, yang akan memberikan, yang mengeluarkan kita daripada kekeliruan kita pada pagi ini, insya-Allah bersama dengan kita di Studio B, Seri Pentas Bandar Utama, iaitu salah seorang pendakwah yang cukup tersohor, yang cukup terkenal, yang memiliki suara yang cukup merdu. Siapa yang terdengar pasti itu sudah terkesima, iaitu Al-Fadhil Ustaz Rozi Rejab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Ustaz? Alhamdulillah. Syukur. Alhamdulillah. Jadi sidang penonton sekalian, kalau sebelum ni kita bersama Ustaz Rozi Rejab melalui panggilan video. Hari ini alhamdulillah kita berjaya untuk membawa semula Al-Fadhil Ustaz kita ke sini untuk bersama-sama berkongsi ilmu dengan kita, untuk sama-sama sebagai bekalan kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Sidang penonton sekalian, sedikit info buat kita bersama. Semalam statistik yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia berkaitan dengan status terkini COVID-19 di Malaysia, terdapatnya 9 kes baharu dan 8 daripadanya adalah kes penularan daripada kes tempatan. Jadi sidang penonton sekalian, ini menunjukkan bahawa kita masih lagi belum menang memerangi COVID-19 ini, dan sekiranya seperti mana yang juga dikeluarkan kenyataan daripada Kementerian Kesihatan semalam, iaitu mengatakan bahawa kemungkinan akan melaksanakan semula PKPD ataupun PKP bagi lokasi-lokasi yang berlakunya peningkatan secara mendadak dengan kes COVID-19 ini, dan sudah semestinya kita semua tidak mahu PKPD ataupun PKP ini berlaku semula sebab ianya mampu memberikan impak yang cukup besar buat kehidupan kita bersama. Oleh itu, jom sama-sama kita terus menjagakan diri, terus mengamalkan SOP ataupun prosedur operasi standard yang telah pun digariskan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Mudah-mudahan dengan disiplin yang kita tunjukkan, insya-Allah suatu hari nanti kita pasti akan menang memerangi COVID-19 ini, insya-Allah. Jadi sidang penonton sekalian, baik berbalik semula kita kepada tajuk perbincangan kita pada hari ini, solat sunat tasbih. Sekiranya sidang penonton sekalian ada sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada kami pada pagi ini, bolehlah untuk
hubungi kami secara terus di talian 0377261603 ataupun boleh terus menerusi talian WhatsApp kami di talian 011-1233-6480 ataupun boleh terus menerusi laman media sosial rasmi kami di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. InsyaAllah. Jadi sidang penonton sekalian, sebagai permulaannya lah Ustaz, kita sama-sama nak mendengar sedikit mukadimah dan juga tausiah daripada Ustaz berkaitan dengan tajuk kita pada hari ini, iaitu solat sunat tasbih, dan juga mungkin Ustaz boleh kongsikan jugalah apakah di antara kelebihan bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Dai Luqman yang dikasihi, ya, lama tak bertemu, masya-Allah, hanya di alam maya, di medsos. Penerbit dan semua kru, masya-Allah, yang awal pagi telah pun berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk ummah. Seterusnya sidang penonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Ayah-ayah, ibu-ibu, adik kakak, abang rahimakumullah, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, banyak-banyak syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah takdirkan kita hari ini, ya. Walau kita merancang, Allah Subhanahu wa taala lebih Maha mengetahui segalanya. Salat sunat tasbih kita bicarakan pada pagi Jumaat. Alhamdulillah, cantik ya. Sebenarnya untuk mukaddimah awalan, ya, istilah salat sunat ini, ya, berdasarkan kepada istilah yang digunakan, dia merupakan satu amalan yang bukan wajib. Itu kita kena pegang dulu. Dia amalan yang bukan wajib. Satu istilah yang digunakan ialah tatawwu'. Tatawwu', ta waw ain, tatawwu'. Dia ada juga digunakan nafilah dan juga ada juga digunakan as-sunnah. Berkata guru besar kita Al-Imam An-Nawawi rahmatullah alaihi wa radhiyallahu taala anhu, kata dia, sahabat-sahabat kami, artinya kelompok ulama Syafi'iyah, ya, yang mana mereka duduk dalam madrasah Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, berbeza pandangan, pendapat berkenaan dengan pengertian istilah-istilah tersebut. Beza pada pengertian istilah saja pun. Ya. Maka pendapat mereka itu terbahagi kepada 3. Apa dia? Yang pertama disebut, yang kita katakan tadi, adalah tatawwu', yang mana salat yang tidak terdapat nas yang khusus. Tak ada nas yang khusus, ya. Bahkan bermula dengan merujuk apa yang dilakukan oleh para ulama, ya. Mereka yang berpendapat demikian berkata perkara yang bukan fardu itu ada 3, ya. Pertama dikatakan sunnah, iaitu yang dikekalkan sabit dengan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Hari Jumaat ni perbanyakkan salawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kedua disebut sebagai mustahabbat, ya. Mustahabbat ini mustahab. Jarang kita guna istilah ni, kan. Mustahab ni. Mustahabbat inilah perkara-perkara yang kadang-kala, kalau Piramli dia sebut kadang-kadang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda taklah sentiasa melaksanakannya. Dan yang ketiga, ya, dikatakan tatawwu' tu seperti yang disebut di atas tadilah, ya. Baik, seterusnya yang kedua. Yang kedua, para ulama Syafi'iyah menyatakan istilah salat sunat ini disebut nafilah, juga tatawwu' yang kita bicara tadi, adalah 2 lafaz yang sama maknanya, iaitu tetap bukan fardu. Dan yang ketiga, ya, as-sunnah, an-nafilah, at-tatawwu', satu benda al-muraghab fih, ya. Al-muraghab fih ni dan mustahabnya ialah macam-macam lafaz yang maknanya kalau kita faham secara umum sama saja, ya. Satu yang benda yang bukan wajib di sisi agama kita. Cuma para ulama berkata tatawwu' tu asalnya adalah untuk melakukan qata'atan kepada Allah Subhanahu wa taala jalla wa ala, ya, dan pada syarak khusus pada ketaatan yang bukan bersifat wajib, bukan salat fardu, ya, bukan satu amalan yang tidak dapat tidak. Arab kata la budda, dia mesti buat, ya. Kemudian kalau kita himpun semua segala keterangan yang kita bicarakan tadi, yang kita ulas tadi, maka kita boleh ambil satu kesimpulan awal mukadimah ni, ya, bahawa at-tatawwu' itu amalan yang bukan wajib, dia bentuk sunat, dan sebaik-baiknya, yang dikatakan sebaik-baiknya ni, dia dilakukanlah. Dilakukan, ya. Maka kalau kita kata analogi kerja kita ini, kita buat overtime.
OT. Kita buat OT. Tapi OT kita kali ini nak cari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Nak muraqabah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang buat begini, dia ada satu benda yang disebut sebagai dengan izin ya, God conscious. Dia merasakan ya keberadaan dirinya itu sentiasa diperhatikan oleh Yang Maha Kuasa, Yang Maha Agung, Alimun Sami'un Basirun, Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sama aja kita kata tatawwu' ke, mustahabbat ke, nafilah ke, apa semuanya dia tetap sunat insya-Allah. Baik. Jadi kalau orang kata kelebihan solat sunat, kita boleh masuk tasbih terus. Tapi setengah orang bila kita masuk tasbih sekali dia rasa macam dia tak biasa buat, dia rasa pelik. Ni nak bawa dalil Quran pula. Ya. Dalam suratul Baqarah, surah yang kedua ayat 158 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Allah, وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. Maka kata Allah, sesungguh-sungguhnya man tatawwa', siapa yang buat amalan-amalan yang baik-baik ni, sukarela, dia volunteer nak buat ibadat ni ya, fa innallaha syakirun alim, maka sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu maha memberi balasan kepada dia yang buat itu. Alimun lagi maha, Allah Taala itu maha mengetahui ya niat sebenar dia buat nak cari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian kita pindah kepada salat sunat tasbih. Salat sunat tasbih ni yang kata bunyi salat sunat tasbih ini kerana banyaknya sebutan tasbih. Banyak sebutan tasbih. Tu nama salat sunat tasbih ya. Bagaimana sebutan tersebut? Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar, lafaz tu. Dan boleh dia nak sambung wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Boleh. Dia nak sambung tak sambung pun tak ada masalah. Tapi lafaz yang diajar oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam kajian yang kita buat ada kurang lebih 11 hadis ya yang merujuk dan menceritakan kepada makna sebenar yang kita bicara pagi ni. Janganlah ustaz biar tahu, jangan keliru, jangan pergi mana-mana selagi kita keliru. Dengar bagi habis ya, bahawa kaifiat-kaifiatnya dan juga fadilat-fadilatnya sangat besar. Ya. Antaranya ialah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada Sayyidina Al-Abbas radhiyallahu taala anhu, ammu Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, menekan dia, pak cik dia, nah, yang mana makamnya ada di Baqi' di Madinah Al-Munawwarah. Kalau kita masuk kawasan perkuburan Baqi' tu, kalau kita tengok kan, hak duduk dia ada satu kawasan di situ Ahlul Bait Rasulullah, duduk kat depan sikit. Belakang tu ada 4 kubur dan depan tu ialah makam Al-Abbas radhiyallahu taala anhu. Maka satu hari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya, banyak benda-benda yang kita nak sebut ni dia hadis yang panjang-panjang. Sesuai tak kalau kita baca nak tanya? Tak boleh masalah Ustaz. Boleh no? Boleh. Okey. Kita baca dia punya tu, kita baca matan dia. Ya, kita baca matan dia. Sebab apa? Kita ada di luar sana, saya segan juga sebenarnya di luar sana tu ada para alim ulama yang hebat-hebat sebenarnya ya. Mudah-mudahan guru-guru kami juga sedang menonton. Kalaulah kami ada salah dan silap, mudahan kiranya dapatlah, jangan segan silu untuk memperbaiki ya, insya-Allah. Jadi antara hadis yang menceritakan tentang pensyariatan solat sunat tasbih ini yang dibawakan oleh Al-Imam Abu Daud. Kalau sebut Imam Abu Daud ini tak kenal, kita kena mengaji lagi. Tak apa, mengaji lagi. Kerana dia antara pengarang atau penyusun kitab hadis besar Kutubus Sittah ya. Maka berkata Imam Abu Daud dalam kitab hadis yang dihimpun segalanya daripada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam Sunan Abu Daud, an Ibn Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala lil Abbas bin Abdul Muttalib, ya Abbas, kata Nabi, ya Abbas, daripada Abbas, bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata kepada Al-Abbas. Dia kata apa? Ya Abbas. Dia panggil satu panggilan yang terhormat. Tapi dia bukan panggil gitu saja. Dengar dulu. Dia kata, ya Ammah. Dia kata, oh Pak Cik kesayanganku. Dia kata,
ألا أعطيك ألا أمنحك ألا أحبوك ألا أفعل بك 10 خصال إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره قديمه وحديثه خطأه وعمده صغيره وكبيره سره وعلانيته 10 خصال أن تصلي 4 ركعات تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت قائم قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة ثم تركع فتقول لها وأنت راكع 10 ثم ترفع رأسك من الركوع فتقول لها 10 ثم تهوي ساجدا فتقول لها وأنت ساجد 10 ثم ترفع رأسك من السجود فتقول لها 10 ثم تسجد فتقول لها 10 ثم ترفع رأسك فتقول لها 10 فذلك 75 في كل ركعة تفعل ذلك في 4 ركعات إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة. Ini penting ni. فافعل فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة. Ini Jumaat ni ya. فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة. فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة. فإن لم تفعل ففي عمرك مرة. الله أكبر. Sunan Abu Daud في كتاب الصلاح في باب صلاة التسبيح. Banyak Ustaz. Tak apa Ustaz, kita contoh sikit-sikit. Sebabnya nak baca juga matan pada kali ini sebab kita sekejap lagi mungkin kita tak dapat nak sentuh lagi sebelah hadis yang kita senaraikan tadi ya. Maka dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu dia beritahu Nabi beritahu ya Abbas wahai bapa saudaraku ya. Tidakkah aku berikan kamu, tidakkah aku berikan pada kamu, dia ulang lagi 3 kali nah. Tidakkah aku lakukan kepada kamu 10 perkara. Jika kamu melakukannya 10 perkara itu Allah mengampunkan dosa-dosa kamu. Jadi soalan daripada Dai Luqman tadi ada dalam jawapan matan hadis ni, teks hadis ni. Jadi fadilat yang pertama ialah Allah ampunkan dosa. Siapa buat solat sunat tasbih ini tujuan nak cari redha Allah Subhanahu Wa Taala daripada fadail. Fadail ini maksudnya kelebihan-kelebihan Allah ampunkan dosa dia. Itu fadilat ampunkan dosa. Fadilat tambahan lagi yang kedua, ampunkan dosa tersebut awal dan akhirnya. Masya Allah. Yang ketiga, dosa lama dan dosa baru. Yang keempat, dosa yang disengajakan atau dosa yang tidak disengajakan. Ada dosa yang kecil dan dosa yang besar. Dosa yang dilakukan dengan sembunyi. Masya Allah ya. Dan dosa yang dilakukan dengan terang-terang. Terang-terang buat dosa. Ya, Allah ampunkan. Perkara yang kau lakukan itu ialah kau solat 4 rakaat disebut tadi. Okey Ustaz. Untuk penerangan tentang solat 4 rakaat tersebut. Jadi sidang penonton sekalian kalau nak tahu jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami. Rancangan Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah sedang menonton sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini di dalam majlis ilmu adalah rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, membincangkan, berbual dan menjawab persoalan berkaitan dengan solat sunat tasbih, berkaitan dengan salah satu ibadah yang baginda sallallahu alaihi wasallam amat menuntut, amat tuntut untuk kita sebagai umatnya melaksanakannya. Jadi sidang penonton sekalian,
Sekali lagi saya nak wawarkan, sekiranya ada sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada kami, boleh untuk hubungi kami secara terus di talian 0377261603 ataupun menerusi talian WhatsApp kami di talian 0111233680 ataupun boleh terus menerusi laman media sosial rasmi kami di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. InsyaAllah soalan-soalan yang terbaik, soalan-soalan yang menarik kita akan ajukan kepada Al-Fadhil Ustaz Razi Rajab kita untuk sama-sama kita mendapatkan jawapan dan mengeluarkan kita daripada kekeliruan, insya-Allah. Jadi sidang penonton sekalian, sebelum mana kita nak teruskan dengan sambungan hadis ataupun matan hadis daripada Al-Fadhil Ustaz, kita nak raikan soalan pertama daripada sahabat kita menerusi Facebook daripada saudara Irfan Hazim. Assalamualaikum Ustaz, Da'i Luqman dan kru-kru Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mudah-mudahan dirahmati Allah semua. Amin ya rabbal alamin. Soalan saya Ustaz, apakah tata cara untuk solat sunat tasbih dan berapa banyak kali tasbih kena dilafazkan setiap rukun? Mohon penerangan Ustaz. Terima kasih dan Assalamualaikum. #biar tahu jangan keliru. Jadi Ustaz, tadi Ustaz asalnya jawapan bagi persoalan ini sudah semestinya ada pada matan hadis yang Ustaz akan teruskan dan sambungkan. Silakan Ustaz. Terima kasih soalan pertama yang cukup hebat daripada Irfan kita. Masya-Allah. Kita berhenti dekat 4 rakaat tadi. 4 rakaat tadi Ustaz. Masya-Allah. Allah izinkan kita landing cantik elok. Masya-Allah. Jadi dia kata pada setiap rakaat yang kau salat itu, kau bacalah Fatihatul Kitab. Kat sini pun kita tahu dah signal bahawa solat sunat itu hak rukun, tetap rukun lah. Dia kata, Ustaz, solat sunat ni terbuat ikut skor boleh tak? Tak boleh, tak boleh, tasbih je lah. Rukun tetap rukun. Kebaik. Kemudian kata Nabi, dan satu surah daripada Quran. Baca apa pun. Dekat sini ulama syarah lagi. Tak semestinya kena baca surah kamilah. Maksud surah kamilah ni satu surah yang sempurna. Kalau Al-Baqarah 280 ayat. Punggah. Kan? Boleh baca apa yang mudah daripada Quran. Faqra'u ma tayassara min. Okey. Kemudian kata Nabi SAW, lepas kau selesai baca surah tu, pada rakaat yang pertama kau masih berdiri, maka kau bacalah Subhanallah. Yang tu kita sebut sebagai tasbih. Walhamdulillah, itu kita sebut sebagai tahmid. Wala ilaha illallah, yang tu kita sebut sebagai tahlil. Wallahu akbar, yang tu kita sebut sebagai takbir. Himpun dalam tu. Jadi sebanyak 15 kali. Kemudian kata Nabi, kau rukuk. Ni jawab soalan Irfan tadi. Cantik no. Kita susun elok, masya-Allah, tabarakallah, ni syuk dengan Da'i Luqman. Allahu akbar, masya-Allah. Dia susun sekali tadi kita cerita fadail, termasuk kaifiat. Fadail ni apa? Fadilat ni kelebihan. Fadail kelebihan. Kaifiat ni tata cara. SOP nak buat solat sunat tasbih ni. Ini Nabi cerita detail. Kemudian Nabi kata kau rukuk. Kemudian rukuk tu baca pula 10 kali yang tadi, subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian kau i'tidal dan kau baca 10 kali. Kemudian kau sujud dan kau baca 10 kali. Kemudian kau duduk antara dua sujud dan kau baca 10 kali. Kemudian kau sujud dan kau baca 10 kali. Kemudian kau duduk. Duduk ni istirahat. Duduk istirahat sekejap ni. Nak bangun ni. Ni ramai orang tak buat. Buat nah. Benda ni benda sunat. Baik. Dan kau baca 10 kali. Jumlah semuanya pada satu rakaat Nabi kata 75 kali. Jadi 2 rakaat 150, 4 rakaat 300 kali tasbih. Masya-Allah. Ya, pengalaman kami duduk solat sunat tasbih ni pengalaman. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih, bukan nak cerita riak pada kita jeling juga jam sebab takut terlajak daripada subuh kan. Kita boleh pergi sampai setengah jam je. Walaupun banyak kita duduk tasbih tu. Tapi jangan duduk tasbih berlagu. Kalau berlagu dia menjadi sejam. Kan? Tak apa. Tu teknikal je. Tu teknikal. Tak ada masalah. Jadi kau lakukannya pada setiap 4 rakaat. Jika kau mampu. Ni dia. Ni yang ulama himpun. Yang kata kaifiat buat ni ialah kalau boleh buat setiap hari. Buatlah setiap hari. Kalau kau mampu. Kata Nabi SAW, buatlah setiap hari. Kalau tak, buatlah setiap Jumaat. Kalau tak, buatlah setiap bulan. Kalau tak mampu juga, buatlah setiap tahun. Kalau tak mampu juga, seumur hidup, buatlah sekali. Masya-Allah. Jadi jawab soalan tu. Settle. Alhamdulillah. Jadi sudah betul sekalian, mudah-mudahan menjawab persoalan daripada saudara Irfan kita. Jadi seperti mana yang dikatakan oleh Nabi SAW, kita sepatutnya
walaupun semalas-malas manalah kita ni pun, pastikanlah kita laksanakanlah sekurang-kurangnya sekali seumur hidup kita solat sunat tasbih ini, insya-Allah. Jadi jom sama-sama kita nak raikan ataupun kita sekarang ni kita nak sama-sama kita nak play ataupun kita nak mainkan satu video daripada sahabat kita. Jom sama-sama kita saksikan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Da'i. Isi ada persoalan di hati. Ustaz, betul ke orang cakap solat sunat tasbih ni tidak boleh dijadikan amalan? Contohnya kita tak boleh amal setiap malam. Lagipun dia tidak tetapkan waktu yang tertentu ataupun memang tak ada dalam syarak ke? Betul ke Ustaz? Alhamdulillah, satu soalan yang menarik pada sahabat kita Isi, Ustaz. Bertanya berkaitan dengan betul ke solat sunat tasbih ni kita tak boleh nak laksanakan setiap malam? Ustaz, bagaimana Ustaz, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Comel soalan Aisyah ni. Kan. Jadi macam ni jawapan dia macam ni. Sebelum kita boleh jawab cara ringkas ya. Tapi kita nak jawab bagi ada akademik sikit. Akademik. Akademik ni cerita apa? Kita orang awam ni kita tak tahu hukum apa sunat lah. Tapi kita nak ada value added sikit. Itu hebat tanyalah ustaz biar tahu jangan keliru no. Masya-Allah tabarakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Jawapan. Ulama yang terima maksudnya ada dalil dan kita guna dalil ni kita buat ya sehingga mencapai darajat tersebut sahih li ghairihi, hasan li ghairihi dan sebagainya macam-macam lah. Walaupun begitu ulama kata selain daripada hadis sahih yang jadi hujjah ya, hadis hasan li ghairihi boleh jadi hujjah. Tak ada masalah ya. Jadi hak tu pergi mengaji pula bab ilmu hadis pula. Masya-Allah tabarakallah. Jadi antara ulama yang terima untuk beramal dengan solat sunat tasbih ni antaranya ialah a'immah, imam-imam hadis. Imam Abu Daud, Imam Tirmizi, ya, Imam Ibnu Al-Mubarak, ya, Imam Al-Hakim, Imam Muhammad Abdul Rahman Al-Misri, Abdul Hasan Maqdisi, Munziri. Masya-Allah banyak ya, banyak. Jadi mereka ni terima. Dan antara kumpulan ulama daripada ashab Syafi'iyah yang terima solat sunat tasbih ni ialah Syekh Abu Hamid Al-Muhammili, Al-Juwaini, Imam Al-Haramain, Al-Ghazali, Qadi Husain, Al-Baghawi, Al-Mutawrish, macam-macam. Asy-Rafi'i, ya. Masya-Allah tabarakallah. Jadi ulama yang hebat-hebat ini hukum bahawa solat sunat tasbih ini satu benda yang sahih ataupun hasan ya, antaranya Imam Tirmizi sendiri. Nah, kita kena tahu juga sikit-sikit lah. Imam Tirmizi ni dia berpegang dengan fiqh, bab fiqh ya, dia taklid dengan Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Maksudnya Imam Syafi'i mai awal pada dia. Dan sebahagian pandangannya dia pegang dengan anak murid Imam Syafi'i siapa dia? Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu taala anhu. Jadi pegang hak tu dulu. Jadi bila kita cerita tentang matan tadi, nak jawab balik guna matan juga. Matan juga dan apa yang diijma' oleh para ulama, boleh yajuz, disebut yajuz, boleh nak buat tiap-tiap hari. Tapi bukan wajib. Bukan wajib. Nak buat tiap-tiap hari untuk diri dia buatlah. Dia tak boleh nak pasal dah Luqman kita pun kena buat tiap-tiap hari juga. Tak boleh kan. Jadi sesiapa yang nak buat tiap-tiap hari silakan. Falyatafaddalu mashkurin. Buatlah, tak ada masalah kan. Siapa tak mau buat tak ada masalah. Siapa tak mau buat langsung pun tak ada masalah. Jadi kita letak satu benda bila kita makan ya. Kita nak dalam makanan kita tu. Saya ni kalau orang nak tanya mengaji mana ustaz? Saya seronok kalau saya boleh bagi tahu saya mengaji Pondok Atat Nipah. Masya-Allah. Tuk guru kami punya jalan cerita, dia ada analogi yang tertentu. Dia kata kita ni kalau makan nasi, kita makan nasi, kita mesti bagi lengkap menjadi nasi itu. Kita boleh saja kata nasi itu, kita kata kalau KKM hari ni Kementerian Kesihatan Malaysia bab makan ni, dia kata suku setengah atau setengah suku. Apa dia yang suku? Karbohidrat suku. Suku lagi apa dia? Protein. Setengah lagi apa dia? Setengah lagi tu boleh bahagi dua lagi. 1/4. Apa dia? Sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Sebenarnya himpun semua tu ada apa? Ada 7 kelas makanan. Ada protein, ada karbohidrat, ada zat. Zat daripada apa? Vitamin, daripada mineral, dia ada lemak yang sihat, dia ada serat, dia ada air. Tu bab makan fizikal. Bab makan rohani, takkan nak kira makan nasi saja. Betul, cakap tak malu. Betul, cakap tak malu. Kan? Orang tanya, makan nasi tak ada Luqman?
makan nasi saja. Ada benda-benda lain. Itu yang kata tatawu. Jadi terpulang nak buat. Cuma dalam perkara yang macam ni tak boleh kita saling bid'ah membid'ahkan. Tak boleh. Benda khilaf kita tak boleh kata macam tu. Sebab apa? Masing-masing ada hujah dia. Allah Ta'ala. InsyaAllah. Jadi kita tak boleh pula untuk sengaja untuk mewajibkan bagi seseorang tu pula untuk melakukan setiap malam seperti mana yang hadis Ustaz kongsikan juga tadi. Kalau tak boleh nak buat lakukan setiap malam, cukup sekadar kita nak laksanakan sekali seumur hidup kita. InsyaAllah mudah-mudahan menjawab persoalan daripada sahabat kita, isi kita insyaAllah. Jadi Ustaz, kita nak dengan persoalan berikutnya daripada Facebook kita, daripada Puan Rohaya Arifin. Assalamualaikum Ustaz Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Moga dalam kasih sayang Allah. Amin ya rabbal alamin. Soalan saya, benarkah solat sunat tasbih itu berbeza rakaat siang dan malam hari? Mohon pencerahan Ustaz yang dihormati daripada Sekincan, Selangor. Ustaz, betul ke Ustaz ada perbezaan ke? Bagus kat soalan ni. Macam ni. Daripada dalil daripada dalil ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, cara yang kita baca matan tadi itu buat straight 4 rakaat. Buat straight 4 rakaat. Adapun ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana boleh bagi salam lepas 2 rakaat. Buat dua-dua. Buat dua-dua boleh, tak ada masalah. Baik. Mungkin kita boleh rujuk sedikit yang ditanyakan tadi ya, berkenaan dengan dia kata bolehkah buat 2 rakaat kemudian bagi salam. Boleh tak? Boleh. Ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi radhiyallahu taala anhu ya, dalam Sunan At-Tirmizi dalam bab salah, kitab salah ya, ma jaa fi salat tasbih. Jadi Imam At-Tirmizi bawa satu matan daripada an Abi Wahb qala sa'altu Abdullah ibn al-Mubarak 'an as-salah allati tusabbahu fiha. Maksudnya yang dimaksudkan, yang diartikan dengan hadis tadi, dia kata an Abi Wahb daripada Abu Wahab ya, aku bertanya, qal sa'altu Abdullah, aku tanya Abdullah bin Al-Mubarak, ini Ibnu Al-Mubarak ya, berkenaan dengan solat yang di dalamnya ada tasbih. Angkor cerita ada tasbih itu. Maka seseorang itu bertakbir, dia katalah subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha illa ghairuka. Kemudian dia baca 15 kali subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar yang kita katakan tadi. Kemudian bila sampai pada matan tu kat ujung tu, dia kata begitu juga jika dia melakukan salat pada waktu siang dan jika hendak melakukan salam selepas 2 rakaat, bolehlah dia buat waktu siang. Okey. Jika tidak, dia tidak memberi salam meneruskan sampai 4 rakaat pun boleh juga. Tak ada masalah. Jadi boleh. Cuma jadi dia panggil ghalib, biasa orang duduk buat di Malaysia ni, dia kalau buat malam tu dia buat dua-dua. Kita cerita di Malaysia ni bukan apa supaya orang tak terkejut. Tempat lain pun serupa juga. 4 rakaat ni. 4 rakaat straight kan. Boleh buat siang hari 4 rakaat. Tak ada masalah. Jadi boleh. Ya juz. Jadi Ustaz, tidak ada beza lah Ustaz di antara solat siang hari ataupun bilangan rakaat siang hari dengan malam hari. Iya, begitulah. Mudah-mudahan menjawab daripada persoalan daripada Ibu Rohaya kita insya-Allah. Jadi tidak ada masalah untuk dilaksanakan 4 rakaat sekaligus ataupun 2 rakaat satu salam, 2 rakaat satu salam insya-Allah. Jadi jom sama-sama Ustaz kita nak raikan dengan soalan yang berikutnya daripada sahabat kita daripada Facebook, daripada Puan Zaliha Haji Muhammad Nur. Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan kru-kru yang bertugas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Soalan saya Ustaz, bolehkah solat sunat tasbih ini dilakukan secara berjemaah? Dan soalan keduanya, berkenaan dengan semua perkara mengenai solat sunat, adakah perlu membaca doa iftitah? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih Ustaz daripada Kampung Setanggi, Johor Bahru. Dua soalan yang cukup menarik Ustaz rasanya untuk kita sama-sama mendapatkan penjelasannya. Silakan Ustaz. Soalan yang keempat lah. Tadi Kak Rohaya tanya tadi kan, ni masuk soalan yang keempat. Soalan bagus-bagus. Cantik Ustaz. Baik, kita terus jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Nombor 1, kita boleh buat berjamaah. Ya juz, tak ada masalah. Sebab apa?
ulama ambil kias solat sunat boleh buat jemaah. Maka hak ni pun boleh buat jemaah. Adapun sebahagian ulama kata ni kena buat seorang-seorang. Maka siapa nak pegang buat seorang-seorang pun boleh, nak buat jemaah pun boleh. Benda khilaf Tak yang ada masalah. Benda khilaf sorot berkelahi. Baik. Kemudian doa iftitah dia tanya yang kedua daripada soalan yang keempat ini. Doa iftitah ni sunat. Tapi sunat ni kita kena tahu dalam salat, benda-benda sunat ni ada dua jenis. Ya. Sunat hay'ah juga sunat ab'ad. Sunat yang kata sunat hay'ah ni dia taklah berat sangat, dia ringan. Nak buat nak. Tapi sunat ab'ad ni sunat yang diberatkan tapi tak jadi wajib juga. Tak jadi wajib juga. Macam doa kunut pagi tadi. Doa kunut pagi tadi tak ada masalah nah. Hatta tahiyat awal pun. Tahiyat awal. Hatta tahiyat awal pun. Ni. Jadi benda fiqh ni luas. Kena pergi mengaji kan. Tanyalah ustaz ni bagus. Tapi kita nak ambil maklum biar jangan keliru je. Untuk mendalami lagi kena musyafahah, kena talaqi, kena talqin, kena menghadap guru. Sebab apa? Barakah tu lain. Betul. Ni barakah dah ni. Taman syurga di alam maya. Jangan pergi mana-mana. Nak menyerok pun depan TV. Maka sunat hay'ah ni, solat doa iftitah, tak baca pun tak apa. Nak baca pun tak apa. Bukan teruk sangat pun. Tak sampai seminit. Allahu akbaru kabira sampai habis. Tak sampai seminit. Jadi insya-Allah Ustaz kiranya lakukanlah. Buatlah. Jadi ada dua persoalan tadi. Yang pertama sekali tidak ada masalah untuk melaksanakan solat sunat tasbih secara berjemaah, dan yang keduanya seelok-eloknya tu kita laksanakanlah, bacalah doa iftitah tu, sebab itulah yang akan menampungkan mungkin ada kekurangan daripada sudut rukun yang kita laksanakan, maka perkara yang sunat ini akan menampung kekurangan dan kecacatan tersebut, insya-Allah. Jadi sidang penonton sekalian, banyak lagi persoalan yang menantikan jawapannya. Jangan ke mana-mana. Teruskan bersama dengan kami dalam rancangan Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah sidang penonton sekalian, kembali kita bertemu bersama-sama di dalam Taman-Taman Syurga menerusi rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah hari ini kita membincangkan satu topik yang cukup menarik berkaitan dengan salah satu ibadah yang baginda sallallahu alaihi wasallam menuntut untuk kita sebagai umatnya melaksanakan cukup sekadar sekali seumur hidup, iaitu berkaitan dengan solat sunat tasbih. Kepada sidang penonton, sahabat-sahabat, saudara-saudara serumpun kita yang pada saat ini sedang menyaksikan menerusi live Facebook kita, sekiranya ada sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada kami, kalau boleh jangan disoalkan menerusi ruangan komen di live Facebook, tapi keluar sebentar, pergi ke gambar poster saya dengan Al-Fadhil Ustaz Rozi Rejab kita dan tanyakanlah soalan-soalan anda di ruangan komentar tersebut. Sebab apa? Kita kadang-kadang Ustaz, saya tengok Ustaz, antara soalan-soalan yang diajukan melalui live Facebook ni banyak soalan-soalan yang menarik. Betul. Tetapi sayanglah kita tidak mampu untuk menarik soalan tersebut keluar untuk disoalkan kepada Al-Fadhil Ustaz kita. Betul. Jadi keluar sebentar, pergi ke gambar poster dan tanyakanlah soalan di situ, insya-Allah. Jadi Ustaz, sidang penonton sekalian, jom sama-sama kita naraikan persoalan yang berikutnya menerusi Facebook kita daripada saudari Anna Karnina. Assalamualaikum Ustaz Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga sentiasa di bawah naungannya. Amin ya rabbal alamin. Soalan saya Ustaz, adakah bacaan surah Al-Kahfi lebih afdal dibaca ketika mengerjakan solat sunat tasbih? Bagaimana dengan orang tidak menghafal surah tersebut? Atau ada surah yang sesuai dibaca di dalam solat sunat tasbih? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih Ustaz Da'i. Ustaz, ini satu soalan yang cukup menarik juga berkaitan dengan apakah di antara surah yang kita dituntut untuk membaca sepanjang 4 rakaat kita melaksanakan solat sunat tasbih. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan yang baik daripada Anna Karnina. Nama macam ni, masya-Allah, tabarakallah. Baik. Pertama, kita dengar hadis Ibn Abbas tadi dan hadis kita baru baca dua berkenaan hadis ni kan.
Ada lagi 9 lagi yang kita tak baca matan, tapi tak apa. Maka daripada hadis-hadis tersebut kita nak buat kesimpulan. Ini kesimpulan, tiada satu surah yang khusus. Tak ada satu surah yang khusus. Boleh baca ma tayassara min. Bacalah apa yang mudah daripadanya. Nya tu apa dia? Al-Quranul Karim. Bahkan tak baca surah pun tak apa. Baca Al-Fatihah saja. Baca Fatihah saja. Ini cerita sebab sunat. Tapi lekeh sangat. Lekeh sangat. Orang utara kata laih sangat ni. Laih sangat ni. Beleh. Tu dia. Kalau orang ni tak ada otot langsung. Orang tu sayang. Dia kena ada. Maka bacalah apa yang surah. Hatta guru kami kata, hatta baca satu ayat dia. Ayat. Contohnya ayat tu apa dia? Alif Lam Mim. Dah. Wadduha. Dah. Wal-laili idza saja, rakaat kedua dah. Itu tak ada masalah. No problem. Wallahu a'lam. InsyaAllah mudah-mudahan banyak persoalan tersebut tidak ada masalah sebenarnya. Nak baca itu adalah paling baik. Tak nak baca pun 111 ayat nak baca lah, tak apa. Punya banyak Ustaz. Apa ayat-ayat di Al-Quran ni, ambil paling orang kata apa, macam kata Ustaz, paling orang kata apa, kurang pun bacalah satu ayat walaupun ayat tu adalah Alif Lam Mim ataupun Wadduha. InsyaAllah. Jadi insyaAllah kita nak beralih dengan persoalan yang berikutnya daripada Facebook kita, daripada Puan Mahani Muhammad. Assalamualaikum Ustaz Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingin bertanya tentang jumlah tasbih jika kita terlupa atau kurang pasti semasa dalam setiap rakaat solat. Bolehkah kita tambahkan bilangan tasbih dalam sujud terakhir? Mohon pencerahan. Jazakallahu khairan katsira. Ni mungkin berkaitan dengan waktu mana, contohlah Ustaz dah buat rukuk, tiba-tiba terlupa nak tasbih. Adakah perlu diqada ataupun bagaimana Ustaz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan yang sungguh menarik daripada Sedari Mahani Muhammadnya. Jumlah tasbih ni mudah. Minta izin kepada host kita, Da'i Luqman kita, dan juga penerbit dan juga semua yang menonton. Saya nak ambil soalan yang ke-6 ni, masa panjang sikit. Tapi peace lah kalau terlajak sekali kan. Tak boleh. Kita kaifiat dia, kita niat solat dulu. Tu sunat yang hay'ah. Ya, nak buatlah, tak buat pun tak ada apa. Usalli sunat tasbih raka'ataini lillahi ta'ala atau 4 rakaat lillahi ta'ala. Boleh, tak ada masalah. Kalau dia jadi saja aku sembahyang solat sunat tasbih 2 rakaat atau 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. Ya. Kalau 2 rakaat tu kena buat 2 kalilah, 2 salam. 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Faham tak 2 rakaat 1 salam tu istilah dia? Artinya kita solat 2 rakaat, kita tangguhkan solat, kita bagi salam, selesai solat lah. Jadi cukup 13 rukun. Ya. Solat lagi 2 rakaat, Assalamualaikum warahmatullahi. Yang kata 4 rakaat 1 salam tu selesai semua, baru tamatkan solat. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik. Kemudian yang kata rukun tu 3 dalam 1 tu kena buatlah berdiri lurus bagi yang berkuasa. Tak berkuasa boleh duduk, tak ada masalah. Kemudian yang keduanya dia niat. Saja aku solat tasbih 2 rakaat, 4 rakaat kepada Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, jangan lupa takbiratul ihram tu rukun tu. Betul Ustaz. Rukun. Dia 3 sekali. Dekat situ ada fi'li, ada qalbi, ada qawli. Okey. Baik, kemudian dia baca doa iftitah, sunat hay'ah. Dia baca surah, tu rukun. Surah apa? Fatihatul Kitab, Ummul Kitab, ya. Kemudian dia baca apa-apa surah. Katalah dia nak baca inna a'tainakal kautsar. Janganlah ambil satu ayat je teruk sangat. Pendek je pun. 3 ayat. Fasalli li rabbika wanhar inna syanaka huwal abtar. Baru dia tasbih 15 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Satgi ada soalan mai pula. Nak tanya, nak sukat lagu mana Ustaz? Pandai-pandai ya. Okey. Kemudian dia rukuk 10 tasbih. Tiba-tiba dia terlupa. Terlupa. Sami Allahu liman hamidah. Sudah. Sudah. Nak kena berhenti ya. Kemudian kalau sembahyang jemaah, makmum tu tak payah duk subhanallah kata imam tu. Tak payah. Baik, kak mana Puan Mahani atau Kak Mahani, Cik Mahani kita ni, Cik Puan Mahani kita, kak mana nak ganti? Para ulama ijma' yang mana setuju tentang cerita solat sunat tasbih ini, gantilah tasbih-tasbih tersebut kalau tak cukup 75 tu di mana-mana rukun yang panjang. Pula dah ada rukun panjang, rukun pendek, rukun berat, rukun ringan. Rukun yang panjang itu ialah selain daripada i'tidal, duduk antara 2 sujud, itu contoh dia. Jadi boleh ganti dah, ada kata sujud terakhir tu boleh tak? Boleh.
Sujud. Tak ada masalah sujud. Kemudian orang akan tanya, Ustaz, bila kita rukuk tu kita nak baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdih dulu ke kita nak tasbih dulu? Berdasarkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang dipetik daripada min Sunan Tirmizi radhiyallahu taala anhu, ya, dia kata an Abdul Aziz bin Abi Rizmah an Abdullah annahu qala yabda'u fi ruku'i بسبحان ربي العظيم وفي السجود بسبحان ربي الأعلى ثلاثا ثم يسبح التسبيحات. Maksud dia kata mula dengan tasbih dulu. Habis tasbih hak khusus untuk rukuk, hak khusus untuk sujud. Lepas tu bacalah tasbih. balun lah baca. Okey. Clear. Okay. InsyaAllah clear. Itu dia kata Ustaz. Kiranya dapat jawapannya di situ, iaitu sekiranya terlupa, kita tidak ada masalah untuk gantikan di dalam rukun-rukun yang panjang. Dan menjawab persoalan tadi, tidak ada masalah untuk mengqadhakan tasbih tersebut di dalam sujud yang terakhir. Wallahu alam. Jadi jom sama-sama kita naraikan soalan daripada saudara sahabat kita juga menerusi VT playback kita. Jom sama-sama kita saksikan. Masya-Allah. Saya nak tanya, ni kawan saya tanya, bukan saya punya tanya, kawan saya yang tanya. Dia kata, apakah hukum kalau ada seseorang manusia yang tak pernah melakukan solat sunat tasbih sepanjang hidup dia? Sebab bukan dia tak tahu, dia tahu macam mana nak buat solat tu. Cuma dia malas nak bertasbih panjang-panjang tu. Macam mana, apa hukum dia Ustaz? Kalau kita tahu, tak buat, tolong jelaskan. Itu sahabat kita Ustaz. Dia tanya, bukan dia tanya, sahabat dia tanya. Sahabat dia yang tanya berkaitan dengan apa hukumnya sekiranya tidak pernah langsung nak melaksanakan solat sunat tasbih sepanjang hidup dia Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ajak kita dua-dua VT pagi ni kelolo, orang tua kata kelolo. Tapi dia tak lolak takat kelolo je kan. Baik. Hukum orang tahu, sebab saya dua benda penting yang ditanya oleh Ajak tadi saya take down dekat saya take note kat sini ya, take note. Nombor satu, dia tahu. Nombor dua, dalam keadaan dia tahu, dia tak membuat, dia malas ke apa ke. Dua benda nak. Baik. Kita pegang pada satu yang utama, sunat tetap sunat. Sunat tetap sunat. Tetap sunat. Kecuali orang tu nazar. Ajak tengok tak? Tengok ni, jangan duk ikut lain. Tengok dia dok. Kecuali dia nazar, dia kata aku ni ya Allah ya Rahman ya Rahim, aku ni kalau pagi ni tak ada apa-apa masalah dalam pembentangan projek aku contohnya berjaya lulus, ya Allah aku nak solat sunat tasbih. Kih ni jadi wajib lah. Sama macam korban pun bukannya wajib, tapi dia pergi nazar. Ataupun dia kata aku ni kalau selamat sampai Makkatul Mukarramah, sekarang ni tak boleh pergilah kan, tak boleh pergi. Tapi mana tahu dia duduk di Saudi dah dan dapat izin apa semua. Cuma dia duduk bimbang sembahyang perjalanan apa semua. Itu selamat masuk saja. Selesai umrah, aku nak buat tawaf sunat. Ya Allah, aku nazar ni nak buat tawaf sunat 10 kali. 10 kali itu sebenarnya 7 set. 10 set. 10 set. 70 kali ya. Maka kena buat. Tak buat, zimmah tu tak selesai. Jadi hak sunat tetap sunat. Cuma cantik nah. Dia tahu tapi tak mau buat. Pun tak berdosa. Cuma kita kata ginilah, dia ada peluang keemasan tambahan. Gini. Depan ni kita letak ketui emas. Ada 7 jongkong emas, setiap jongkong 1 kilo. Habis tanyalah ustaz ni, penerbit emas. Penerbit kata, baik, semua setuju pengurusan tertinggi pagi ni nak bagi kat ustaz. Ustaz nak sejongkong, saya sejongkong. Seorang 1 kilo lah. Darab pandai-pandai tu kan. Kita pun tanya ni, hak lagi 5 kilo nak pergi kat siapa? Kata 5 kilo ni kalau nak ambil lah. Nilai sekarang pun tinggi. Tak mau ambil pun tak apa. Agak nak ambil tak? Ambil Ustaz. Tu jawapan dia. Jadi rugilah kalau tak ambil. Itulah jawapan dia. Rugilah tak ambil. Masya Allah. Mudah-mudahan kawan kepada Ajak tu mendapatlah jawapannya pada hari ini. Iaitu amat-amat merugikanlah sekiranya tidak kita menggarap ataupun kita mengejar pahala-pahala sunat. Apatah lagi ya Ustaz? And interaction please. Ya Ustaz, silakan. Sebab Nabi kata kalau mampu buat hari buatlah. Tak mampu buat setiap Jumaat buat. Tak mampu buat Jumaat buat sebulan sekali. Tak mampu sebulan sekali buat setahun sekali. Setahun sekali pun tak mampu semua hidup. Sampai umur kita berapa nah. Allahu akbar. Sebulan berapa hari? 24 jam takkan tak boleh nak urus sikit. Ya Allah buatlah.
Buatlah. Walaupun sekali seumur hidup. Okey. Wallahu alam. Jom mudah-mudahan menjawab persoalan daripada sahabat kita tersebut. Jom sama-sama kita nak raikan persoalan yang berikutnya menerusi Facebook kita daripada saudari Izzara. Assalamualaikum Ustaz Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sekiranya seseorang itu tidak pernah melakukan solat sunat tasbih sepanjang hidupnya, namun diuji dengan sakit yang hanya terlantar sahaja dan berniat untuk melaksanakan. Dia berniat untuk melaksanakan. Apakah rukhsah atau bagaimana tata cara untuk orang kurang upaya dapat lakukan agar sekurang-kurangnya dapat juga dia melakukannya walau sekali dalam hidupnya. Mohon pencerahan Ustaz yang dihormati. Sekian terima kasih untuk seorang yang diuji dengan sakit. Dia ada niat nak melaksanakannya. Adakah rukhsah untuk dia melaksanakan Ustaz? Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ada dua benda dalam soalan Izzara ni. Nombor satu dia berniat, nombor dua dia tanya tentang rukhsah. Sebab apa dia tanya tentang rukhsah? Sebab dia terlantar sakit. Baik. Solat sunat ni kita kena tahu satu benda. Nah. Solat sunat ni kita boleh buat tak sama seperti kaifiat solat fardu. Hatta kita tengah bawa motor boleh buat. Tengah bawa kereta boleh buat. Teruk sangatlah kalau tengah makan. Tu teruk sangat. Boleh fokus Ustaz. Fokus pula. Lagi batai pula. Batai lah kan. Okey. Baik. Jadi walau dia terlantar sakit, dia tetap boleh buat dengan mematuhi rukun-rukunnya yang mana dia berkuasa untuk melakukannya, dia kena buat. Yang dikatakan istita'ah, berkuasa mampu tu apa dia? Jika dia mampu berdiri, berdirilah sempurna. Jika dia tak mampu berdiri, boleh duduk. Ya, duduk tu pun banyak bicara ulama, ya. Hatta ke kontemporari hari ni, ya. Kerusi boleh duduk, kerusi lagi rendah sikit, dan lantai terus. Ada tak boleh duduk, dia tak boleh rukuk, dia tak boleh apa, dia solat cara berdiri je. Saya pernah jumpa di Masjid Sultan Mizan Zainul Abidin, masjid besi mudah kan, di Putrajaya, solat sebelah saya. Solat sebelah saya sampai selesai. Akhirnya dia bagi salam pun berdiri. Habis tu dia tepuk belakang saya. Dia kata, "Ustaz, minta maaf nah." Saya kata, "Kenapa minta maaf pula?" "Saya sebenarnya tak boleh rukuk, tak boleh sujud, tak boleh apa. Besi penuh dalam badan ni," dia kata. "Saya berdiri je Ustaz." Jadi saya pun kata, Abang boleh berdiri saja, tak boleh buat benda lain, main nak solat jemaah. Hak sempurna, sihat, badan berketui-ketui, six pack, berapa 7 pack badan dia tu. Tak main solat jemaah, cemeh sangatlah. Saya kata. Baik. Jadi dia boleh saja, kaifiat dia tanya tadi, tak apa, terlantar. Tapi kenalah mematuhi yang mana compulsory, yang mana yang kena buat, wajib buat, apa dia? Kena wuduk dulu. Kena taharah dulu. Mungkin dia sakit tersebut, kena tukar pampers dulu. Tukar pampers, ambil wuduk. Dan ambil wuduk bagi orang yang disebut sebagai daimul hadas. Orang yang kekalan, duduklah hadas saja. Air kencing, air najis, kita sebut sebagai air kecil, air besar. Maksudnya keluar memanjang. Tak ada masalah, dia cuci bersih, dia ambil wuduk sekali, boleh solat sunat banyak kali. Tak ada masalah. Pasal dia dah berniat kan buat. Kemudian ustaz dah terlantar nak rukuk, macam mana? Buat isyarat kepala saja, rukuk sikit. Rukuk subhana rabbil azim wa bihamdih. Kalau dia nak baca takat subhana rabbil azim, saja dia nak baca subhanallah saja pun boleh, tak ada masalah. Lepas tu sambung subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tiba-tiba mulut pula jam. Allahu. Tapi duk niat nak buat ni. Bacalah hati. Kalau hati boleh. Hati tak ada masalah. Tak ada masalah. Nah, sampai macam tu. Rugilah kalau tak ambil solat ni. Wallahu taala alam. Jelas lah. Merugikan. Jelas insya-Allah. Maksud dari sini Ustaz, macam mana sekalipun ada saja jalan penyelesaiannya. Ada saja jalan. Tidak ada alasan lah sekiranya kita tidak mampu untuk melaksanakan solat sunat tasbih ini. Mudah-mudahan menjawab persoalan daripada Izzara kita. Dan sidang penonton sekalian, banyak lagi persoalan yang kita akan cari jawapannya. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
Alhamdulillah sidang penonton sekalian, kembali kita bertemu di dalam Raudhah ataupun Taman-Taman Syurga pada pagi ini dalam rancangan Bual Bicara Agama nombor 1 di Malaysia. Tak lain tak bukan, Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Nak tahu jawapannya? Ada di sini, insya-Allah. Jadi sidang penonton sekalian, sekali lagi sebagai peringatan buat kita bersama, teruskan sama-sama kita patuhi prosedur operasi standard yang telah digariskan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, iaitu kalau boleh nak keluar ke mana-mana tu pastikanlah kita memakai pelitup muka, pastikan kita sentiasa mencuci tangan kita dan juga kita perlu pastikan juga tentang penjarakan sosial kita. Elakkan daripada berada di kawasan-kawasan yang sesak dan ramai. Mudah-mudahan dengan disiplin yang sama-sama kita tunjukkan ini, insya-Allah tak mustahil suatu hari nanti kita akan berjaya memutuskan rantaian COVID-19 ini secara keseluruhan, insya-Allah. Jadi sidang penonton sekalian, kita masih lagi membincangkan berbual berkaitan dengan topik solat sunat tasbih. Sekiranya sidang penonton sekalian ada sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada kami, boleh untuk hubungi kami terus di talian yang tertera di kaca televisyen sidang penonton sekalian, insya-Allah. Sedar tak sedar, sejam sudah kita bersama pada pagi ini. So, cepat masa berlalu. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini membawa 1001 rahmat dan keberkatan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tanpa membuang masa lagi Ustaz, kita nak raikan dengan soalan yang berikutnya daripada sahabat kita menerusi Facebook, iaitu daripada Puan Raihana Amirdin. Assalamualaikum Ustaz Da'i yang dihormati. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan saya, apakah cara untuk menyelesaikan solat sunat tasbih ketika waktu malam? Jikalau kita hanya melakukan 2 rakaat saja pada waktu malam, bolehkah kita sambung 2 rakaat semasa waktu siang? Terima kasih Ustaz Da'i. Ustaz, sedikit tambahan Ustaz. Berdasarkan persoalan ini. Adakah solat sunat tasbih ni kita boleh laksanakan lebih daripada 4 rakaat ataupun kita laksanakan kurang daripada 2 rakaat Ustaz? Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan ni mencabar minda, dipanggil kebat. Kemahiran berfikir aras tinggi. Masya Allah. Baik. Yang pertama, terima kasih Puan Raihana Amirdin kerana bertanya soalan ni. Dalam kaifiat, kita kena lihat bahawa ada kaifiat yang diterima dan kaifiat yang tak diterima. Alangkah eloknya kalau kita buat itu kaifiat yang diterima berdasarkan kepada hadis-hadis tadi, ada dalil semua. Maka kaifiat yang diterima ialah kalau kita solat malam, habiskan 4 rakaat malam. Kita solat siang, habiskan 4 rakaat siang. Ya. Adapun jika adalah pandangan yang kata boleh 2, boleh siang 2, malam pun 2, maka wallahu ta'ala a'lam, itu luar daripada kemampuan ilmu kami menjawab pada pagi yang bahagia ini. Ya. Jadi kami suka mengesyorkan buat ikut dalil yang ada. Nah, baik. Kemudian bila Da'i tanya tadi, jadilah soalan tersebut soalan ke-10. Yang ke-10. Boleh, Masya-Allah. Bolehkah kita nak solat kurang pada 2, 4 atau lebih? Jawapannya ialah jangan kurang daripada 4, tapi lebih tak apa. Lebih tak apa. Kalau nak buat lebih, kena balik bagi jadi 8. Kena bagi 8. 4 juga. Iya, keadaan 4 juga. Sebab apa? Nabi tunjuk kaedah yang diajarkan khusus kepada Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu. Al-Abbasnya bukan anaknya Abdullah bin Abbas, ayah dia. Al-Abbas, cara dia ialah 4 rakaat. Pun begitu ada hadis yang kita bacakan tadi, boleh untuk nak buat 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Jadi elok begitu. Kalau nak kurang, jangan. Nak kurang jangan. Tak ada masalah. Tapi soalan tambahan, soalan ciptaan tambahan. Andailah kata dia solat-solat tu dia tak dan nak baca tasbih dan dia tak dan qada apa semua, dia lupa terus sampai selesai 4 rakaat. Tak apa. Dimaafkan, dimaafkan, tak ada masalah. Sah pun solat dia, tak ada masalah. InsyaAllah. Mudah-mudahan menjawab persoalan tersebut dan juga persoalan tambahan daripada Al-Fadhil Ustaz sendiri. Tidak ada masalah sekiranya kita terlupa. Sebab dimaafkan, insyaAllah. Jadi Ustaz, pada saat ini kita ada sahabat kita di panggilan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa di talian? Saya Puan Kamsiah makcik ni. Oh, Ibu Kamsiah, apa khabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah, seronok dengan suara ibu pagi-pagi ni. Silakan ibu dengan persoalannya, insya-Allah.
Soalannya beginilah Ustaz, dia makcik ni tak boleh berdiri. Ya, Duduk ya, atas ya. kaki roda. Ya. Jadinya makcik nak tanya, macam mana kalau makcik salat yang macam tu Ustaz cakap tu lah kan. Sebab makcik tak pernah buat lagi salat tu lah. Salat sunat lain pernah buat lah, yang tu je tak pernah buat lagi. Tapi nak tanya, macam mana kalau macam makcik ni asyik duduk atas kaki roda ni, boleh ke? Sah ke? Macam mana? InsyaAllah. Boleh Ibu. InsyaAllah kita sama-sama carikan dapatkan jawapannya. Terima kasih atas panggilan pada pagi ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Soalan yang baik pada Ibu Kamsiah kita. Bagus Ustaz. sangat. Maka dia ada semangat untuk melaksanakan solat sunat tasbih walaupun dalam keadaan duduk di atas kursi roda, Ustaz. Silakan Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu saya Kamsiah Taib. Masya Allah, barakallahu fik. Ya. Bila ibu kata kursi roda tu, saya tak pergi ke lain lah. Fikiran saya terus sampai pada ayah dan nampak terus wajahnya berkerusi roda. Ayah saya berkerusi roda. Alhamdulillah, walaupun begitu dia mengerjakan solat tanpa sebarang rungutan, tanpa sebarang kita sebut sebagai cerewet ke apa, tak ada buat. Jadi Ibu Kamsiah boleh, tak ada masalah. Boleh duduk atas kursi roda tersebut, salat seperti biasa, cuma uniknya kerana namanya salat sunat tasbih, tasbihnya dikhususkan ya seperti yang kita sebutkan tadi. Cuma tambahan kepada Ibu Kamsiah, tadi kita dah terang untuk 2 rakaat orang fahamlah duduk istirahat tu sebelum naik. Bagaimana pula rakaat yang kedua Ustaz? Lepas kita baca tahiyat akhir, tasyahud akhir tu kan? Macam mana pula? Baca dulu bagi selesai. Habis selesai barulah tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali tasbih tu, barulah assalamualaikum warahmatullahi. Okey. Lepas salam tu tak ada lah. Jangan duk assalamualaikum warahmatullahi tasbih pula dulu. Cuma dah tak ada dah. Habis dah selesai. Lepas tu habis teling pula. Selesai dah. InsyaAllah begitu cara dia. Minta maaf mencelah sikit. Da'i Luqman dan semua yang sedang menonton. Kadang-kadang saya menambah benda informasi ni bukan apa. Orang awam. Kita pun orang awam ni. Kita ni nama mubaligh, tolong penyampainya. Nah, kita kena faham orang awam ni dia nak tahu detail. Detail betul Ustaz. Nak tahu detail. Tapi dalam nak tahu detail tu tak payah tahu terlalu detail. Terlalu detail. Hadis ni siapa riwayat? Mai daripada siapa? Kitab muka surat apa? Juzuk apa? Awak tak tanya cetakan ke berapa, tulisan siapa pula? Ya? Sebab guru kami Haji Abdullah Wan Saghir rahmatullah alaih kan. Dalam kami duduk tanya-tanya banyak soalan dekat dia, dia senyum, dia kata, kamu ni yang duduk hukum orang ni bid'ah, semua orang tak kenal kamu seorang je betul. Kamu pernahkah mengelak, membaca, mengadap, pegang, sentuh kitab yang kata Sahihul Bukhari, tulisan yang pertama tangan Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu. Kami yang duduk dalam waktu tu multaqa ulama Selangor. Buat di waktu tu di Banting, Istana Banting, Istana Sultan Alauddin Banting. Jadi semua pakat jawab tak pernah. Dia tahu 2-3 orang tu ada akademik yang tinggilah. Dia kata okey, mengaji sampai sekian-sekian level. Pernah tak pergi cari kitab tu? Tak. Okey. Mana dia tanya lagi? Baik, saya dah. Saya dah. Kitab nombor 1. Baik, lepas tu anak murid Imam Bukhari salin. Ya. Pernah tak tengok kamu mengaji tinggi-tinggi kan? Tak pernah, Syekh. Saya dah tengok, dia kata. Daripada salin yang pertama mai yang kedua pun ada perubahan, ada editan. Jadi kamu nak hukum hakam suka-suka hati orang tak betul, kamu je betul. Jangan, kata dia. Jadi ini sifat tawaduk seorang ahli ilmu yang kita patut ikut. Ya. Dan kalau kita faham hadis Hasan li ghairih ni, dia dalam sanad dalam matan kau ni cerita ya, pada sanadnya ada rawi-rawi yang semuanya hebat-hebat ya. Tiba-tiba mai satu lagi pula sanad, matan dia sama ya, sama maksud merujuk kepada pengertian yang sama. Tiba-tiba mai pada perawi dia adalah seorang dua yang buruk hafazannya. Hafalan dia tu buruk. Tapi adakah dia jatuh sampai darjat terus kata tendang buang hadis ni? Tak boleh ya. Tak boleh. Sebab tu kita dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang arus perdana original ni, kita kena mengaji bab ni. Paling tak banyak pun sikit mengaji ambil hak asas.
Wallahu taala alam. InsyaAllah. Jadi janganlah kita suka duduk sama-sama nak menghentam. Jangan. Kadang-kadang nampak orang buat lain sikit pada kita dah nak mula nak mengecam. Kadang-kadang sampai sekarang pula zaman lagi mudah Ustaz. Viral alam maya. Allahu Itu yang kita nak akbar. Dan sama-sama elakkan. paling kita bimbang Tok Gurunya adalah Syekh Google Ibnul Yahoo. Allah tu. Allah. Syekh Google Ibnu Yahoo. Ibnu Ustaz. Skype. Masya-Allah. Lepas tu Ibnu banyak. Banyak. Masya-Allah, mudah-mudahan menjawab persoalan daripada Ibu Kamsiah kita sebentar tadi. Dan Ustaz, insya-Allah kita sama-sama nak raikan lagi satu soalan daripada Facebook kita, daripada Puan Nur Hayati Ismail. Insya-Allah. Assalamualaikum Ustaz Endai serta kru. Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya menggunakan gerak jari secara perlahan untuk mengira bilangan tasbih tanpa menggerakkan telapak tangan. Adakah kaedah yang saya gunakan dibolehkan? Begitu juga ketika di rukun-rukun yang lain. Betulkan jika ia cara yang salah? Mohon perkongsian ilmu dari Ustaz. Terima kasih daripada Kak Yat, Bandar Tasik Puteri, Rawang, Selangor. Ustaz, silakan. Nama Puan Nur Hayati dia panggil Kak Yat. Kak Yat. Kak Yat. Bismillahirrahmanirrahim kan Kak Yat. Kak Yat, tengok nah, jangan duduk pi kalut goreng cucuk ke apa ke, tengok dia nak jawab ni. Adapun pergerakan di dalam salat itu jika anggotanya anggota ringan seperti jari jemari ni kan. Katalah dia berdekap ni, dia berdekap ni. Ini nama berdekap. Qiyam tu berdiri. Tapi orang kita qiyam ni kata. Jadi qiyam dah betul. Okey, tak apa. Okey, dia berdekap takatuf ni, dia nak guna jari lah. Tak apa, saya pun guna jari juga. Contohnya kita buat gini lah. Kita tekan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sampai kepada yang kelima nak bikut mana pula dah. Angkat balik. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Boleh. Ataupun kita tekan. Tangan kan ada dua. Hak mana empat guna empat-empat. Dia pakai 14 sini boleh. Empat tangan. Dua je kan. Dua. Guna hak bawah pula. Hak bawah pula tekan. Jadi benda agama ni Masya Allah luas. Yang paling penting soal. Soal tu miftah, kunci kepada pengetahuan. Bagus soalan Puan Nur Hayati. Walaupun kita nampak soalan ni, kita nampak Masya Allah ringan. Tapi sebenarnya bagi orang awam, soalan yang sangat penting bagi dia. Dan jangan kita diskredit dengan izin soalan orang lain. Dia memang tak tahu. Betul. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah mudah-mudahan menjawab persoalan pada rakyat kita, iaitu tidak ada masalah untuk kita nak menggerakkan dengan gerakan anggota tubuh badan kita yang kecil-kecil atau ringan ini untuk kita mengira bilangan tasbih kita, insya-Allah. Jadi Ustaz, kita nak beralih dengan persoalan yang berikutnya daripada WhatsApp kita. Sebelum mana saya nak tanya soalan ke Ustaz. Okey Ustaz. Soalan daripada WhatsApp kita. Assalamualaikum Ustaz Endai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingin bertanya, kalau kita terkurang ataupun terlupa bacaan tasbih, kita boleh tambah dalam rukun yang lain. Bagaimana pula kalau kita terlebih bilangan tasbih? Dia. Contoh masa duduk antara dua sujud terbuat 2 kali, selepas bagi salam baru tersedar. Adakah perlu buat sujud sahwi? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih daripada Azizah dari orang kampung kita. Ustaz. Silakan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-puan yang menonton, kami tak bias lah tuan-puan. Berbetulan. Alhamdulillah. Baik. Soalan yang sangat bagus daripada Kak Azizah Lockstar. Lockstar orang panggil. Dia kata macam mana kalau dia terlupa kata terlebih kan. Kemudian dia bagi salam. Tak ada masalah. No problem. Yang kita bimbang ni ialah hak terkurang. Terkurang. Terkurang ni best. Dalam kaedah fiqh bab terkurang ni best. Caranya macam mana? Kalau kita duk kata 10 ke 15 dah atas, 10 ke 15, ambil sikit. Tambah lagi 5. Tak ada masalah. Ya. Dan tak perlu pun sujud sahwi. Tak perlu pun sujud sahwi ya. Andai kata dia kata terlebih perkataan tu best kan? Tak sengaja. Maka dalam hal-hal tak sengaja apa semua ni, Allah Ta'ala ajar kita satu doa. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Doa ayat Quran ayat 286 suratul Baqarah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, janganlah sakiti kami, jangan marah, jangan murka kami jika kami tak terlupa, nasina, kami terlupa, au akhtana, kami buat salah tapi kami tak sengaja buat. Tiba-tiba ada hak sengaja.
pun minta ampun juga pada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa tadi tu baca sampai habislah. Wallahu a'lam. Allah alam. Mudah-mudahan menjawab pada persoalan yang diajukan oleh penanya kita sebentar tadi. Ya, ya. Ustaz, satu soalan Ustaz berkaitan dengan tasbih. Ya. Sekarang kalau kita mana Ustaz kongsikan tadi. Tapi Ustaz sebelum tu kita nak raikan pemanggil kita terlebih dahulu di rumah. Boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Ya. Siapa talian? Salam. Assalamualaikum. Dengar ke? Salam. Silakan soalan. Silakan dengan soalan. Halo. Halo, ini. Halo. Ya, hello. Okey. Okey. Soalannya. Okey, soalannya. Minta jauhkan diri dengan televisyen. Boleh? Selepas doa iftitah. Ya. Boleh jauhkan diri dengan televisyen. Ya. Kita baca tasbih itu 10 kali dah. 10 kali. Okey. Teruskan. Ya. Teruskan. Kemudian selepas Fatihah dan ayat kita baca 15 kali. Betul. Okey, terima kasih Ya. tuan. Kemudian yang kedua ya. Yang kedua. Ya. Kita baca selepas doa iftitah tu 15 kali. Okey. Dan selepas Fatihah Okey, dan ayat kita baca 10 kali. Okey. Baik, kita akan bagi jawapan. Kita akan bagi jawapannya. InsyaAllah. Terima kasih pada tuan yang bertanya. Muhammad Nur kita. Dia berkaitan dengan bacaan. Tuan Muhammad Nur ya. Tuan Muhammad Nur kita. Baik. Bertanya ke soalan berkaitan dengan bacaan tasbih Ustaz. Di dalam solat sunat tasbih ni. Tapi ada yang menarik di situ Ustaz. Berkaitan dengan bacaan tasbih selepas doa iftitah sebanyak 15 kali tu Ustaz. Baik. Silakan. Terima kasih banyak kepada Tuan Muhammad Nur yang bertanya. Saya mohon agar Ayahanda Tuan Haji Muhammad Nur dapat bagi perhatian sepenuhnya kepada penerangan kami sekarang ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kaifiat yang sepatutnya dilakukan untuk mereka yang nak buat solat sunat tasbih, nak mengerjakan solat sunat tasbih. Pertama, dia boleh lafaz niat, maka hukumnya sunat saja pada sisi ulama kami ya. Kemudian dia takbiratul ihram disertai dengan dia berdiri lurus tegak, yang berkuasa bagi yang berkuasa, tak kuasa dia duduk ataupun baring cara yang dia mampu, dan dia niat sahaja aku solat sunat tasbih 2 rakaat atau 4 rakaat kerana Allah Taala. Kalau 2 rakaat kena buat 2 kali ya. Okey. Maka dia akan mulakan dengan doa iftitah. Ni best ni, dengar ya. Lepas dia Allahu Akbar, selesai. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi kathiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Sampai habis doa iftitah, tak ada lagi tasbih. Belum lagi. Belum lagi tasbih. Di situ belum lagi buat tasbih. Belum lagi ya. Bila nak tasbih ni? Selepas kita selesai baca surah. Maksudnya habis doa iftitah tu sunat hay'ah. Tak apa, tinggal tak apa. Buat lagi bagus, digalakkan sungguh. Kemudian kita baca Fatihatul Kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai habis. Waladdallin ayat ke-7 selesai. Kita baca surah. Katalah ayahanda Tuan Haji Mak Nur tadi nak pilih, katakanlah suratul Asr. Saya ambil contoh ya. Baca senapah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Betul tak? Betul Ustaz. Betul. Baik. Habis baru subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sebanyak 15 kali. 15 kali. 15 kali. Hak lepas doa iftitah tadi ada? Tak ada. Jangan keliru. Jangan keliru. Sebab itu kita suruh share rancangan kita ni, tolong share banyak-banyak. Sebab ramai hak nak buat. Tapi macam mana cara? Ni kita doa aja. Okey. Habis yang ke-15, rukuklah ayahanda. Allahu Akbar, rukuk.
bila rukuk tu tak payah buat demo lah no. Bila rukuk tu okey, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Dia nak baca subhana rabbiyal azim pun boleh. Dia nak baca subhanallah pun boleh. Paling penting tamakninah tu. Dah confirm akan ada tamakninah sebab dia akan tasbih. Maka habis subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi 3 kali. Baru dia subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar sampai 10 kali. Selesai. Kemudian dia i'tidal, sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Dia nak baca lagi, bacalah, ada lagi tu sambungan dia tu. Kemudian dia tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sampai berapa kali? 10 kali. 10. Kemudian habis dia tu dia turun sujud. Allahu akbar, turun sujud. Bila dia sujud dengan sempurna, jangan duk kalut dah. Sujud bagi sempurna dulu. Bagi sujud, anggota sujud tu melekat betul. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Baru dia baca subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Berapa kali? 10 kali lagi. Okey. Kemudian dia duduk antara dua sujud. Bacalah zikirnya. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Semua habis. Baru dia sambung subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Berapa kali? 10 kali. Dia sujud balik. Sama macam tadi juga 10 kali. Dia duduk istirahat sebelum naik tu. Allahu akbar sebelum naik tu. Lagi 10 kali. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Jadi cukuplah 75 kali tasbih di dalam setiap rakaat. Jadi sidang penonton sekalian, terima kasih kerana kekal bersama dengan kami. Sebenarnya banyak lagi yang kita akan bincangkan. Namun sebelum tu, rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu yang keliru melabuhkan tirainya di TV3. Jom sama-sama kita saksikan ekstra 30 minit eksklusif di TV9. Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah sidang penonton sekalian, kembali kita bersama-sama di dalam Taman-Taman Syurga, di dalam Majlis Ilmu bersama dengan di dalam rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah sidang penonton sekalian, terima kasih kerana masih lagi setia bersama dengan kami sehingga ke saat ini, dan juga kepada sidang penonton sekalian yang menyaksikan menerusi live Facebook kita pada pagi ini. Laksanakanlah sedekah yang paling mudah, iaitu sedekah berkongsi ilmu dengan hanya sekadar kita menekan butang kongsi di ruangan live Facebook tersebut. InsyaAllah kita sudah pun mampu menyebarluaskan ilmu yang kita dapat pada pagi ini. Tambahan pula, ilmu yang kita dapat pada pagi ini satu ilmu yang cukup penting untuk kita sama-sama amalkan di dalam kehidupan seharian kita, cukup sekali-sekali, iaitu solat sunat tasbih. Mungkin ada di antara kalangan sahabat-sahabat kita, jiran-jiran kita ataupun ahli keluarga kita yang tertanya-tanya bagaimana cara untuk melaksanakan solat sunat tasbih ini. Dengan cara kita berkongsi, insya-Allah segala kekeliruan tersebut akan terungkai dan mereka akan mendapat jawapannya, insya-Allah. Jadi sidang penonton sekalian, kita masih lagi bersama dengan Al-Fadhil yang berbahagia, Ustaz Rozi Rejab kita berbincang berkaitan dengan solat sunat tasbih. Sekali lagi saya wawarkan, sekiranya ada sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada kami, boleh untuk hubungi kami secara terus di talian 03 7726 1603 ataupun menerusi talian WhatsApp kami di talian 011 1233 6480 ataupun boleh terus menerusi laman media sosial rasmi kami di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. InsyaAllah, jom sama-sama kita nak terus mendalami dan memahami berkaitan dengan soalan ataupun berkaitan dengan solat sunat tasbih ini. Dan kita beralih dengan persoalan berikutnya Ustaz, iaitu menerusi Facebook kita daripada Puan Rahizah. Assalamualaikum Ustaz Rozi Rejab, Da'i Luqman, semua kru-kru yang bertugas dan semua sahabat-sahabat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di antara solat sunat tasbih dan solat sunat rawatib, yang mana satukah yang sangat dituntut untuk kita kerjakan? Terima kasih. Mohon penjelasan dari Ustaz daripada Kak Zah, Cenur Pahang.
Dan dalam solat sunat rawatib yang mana? Maksud dia Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kak Rahizah atau Kak Zah Cenor Pahang. Jawapannya ialah di antara salat-salat sunat rawatib, yakni salat sunat yang mengiringi salat fardu dengan salat sunat tasbih, yang mana satu afdal, lebih diutamakan? Jawapannya ialah tak lain tak bukan salat sunat rawatib itu sendiri. Ya. Sebab itu amat rugi mereka yang tidak salat sunat rawatib tetapi mengutamakan salat-salat sunat yang lain. Hatta salat sunat tarawih itu sendiri. Ya. Kerana salat sunat rawatib itu hampir-hampir. Ya, jika ada hujah lain saya angkat tangan serenda tak tahu. Tapi yang kami tahu hampir-hampir sahaja tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian dia tanya lagi, sambung soalan. Ini pakat kena share lagi banyak. Sebab apa? Lepas dia beralih TV3 ke TV9 dia drop sekejap. Sebab apa? Dia drop sekejap sebab dia nak buka TV alih kot TV9. Jangan duk alih TV9 tu pergi channel lain sudah, pergi TV9. Baik. Antara salat sunat rawatib yang jadi sunat yang sangat muakkadah antaranya ialah anda sebut ni. Salat qabliyah, salat sunat rawatib qabliyah subuh. Kita cerita tu dulu. Gitu. Ini subuh tadi kan. Yang tu paling utama. Dia buat dah salat sunat tasbih bagus dah. Tiba-tiba lepas azan subuh, sebelum dia salat fardu subuh, dia tak mau buat sebab letih hak tadi tu. Rugi. Hak 4 rakaat tadi, hak bubuh 300 tasbih tadi dia boleh buat. Hak ni nak buat 2 rakaat, tak ada dah tasbih hak sebanyak tu. Tak buat, rugi. Salat sunat sebelum subuh. Baik. Waktu zuhur ulama ada khilaf dia. Saya cerita secara umum. Buatlah 2 rakaat sebelum salat fardu zuhur dan 2 rakaat, maksudnya 4 rakaat 2 salam selepas salat fardu zuhur. Jadi tentang soal khilaf di kalangan pandangan para ulama itu tak ada masalah. Walaupun ada nak berhujah khuruj minal khilaf ke apa semua kan, yang tu tak ada masalah, buatlah, no problem. Tapi sebelum asar sahaja ada salat sunat rawatib, lepas asar tak ada dah. Tak ada. Ini di sisi fiqh Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu atau Imam Syafi'i. Kemudian maghrib. Maghrib ni unik. Ada orang nak buat sebelum maghrib, nak buat selepas maghrib. Tak ada masalah, tapi pasti yang muakkadahnya ialah selepas salat maghrib. Jadi itulah, mudahan jawapan sebagai pencerahan kepada Kak Zah tadi Cenor Pahang. InsyaAllah. Di situ Ustaz kongsikan bahawa sebenarnya solat sunat rawatib itu adalah lebih utama dan afdal berbanding dengan solat sunat tasbih. Rugi kalau kita buat solat sunat tasbih tetapi kita tidak melaksanakan solat sunat rawatib. InsyaAllah. Jadi sidang penonton sekalian, kita nak meraihkan sahabat kita pemanggil yang seterusnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang siapa talian? Saya Zamri dari Kuala Terengganu. Ya, Tuan Zamri, apa khabar? Alhamdulillah. Ustaz dengan Dai apa khabar? Alhamdulillah. Sihat. Silakan. Saya ni sebenarnya Ustaz nak tanya satu perkara saya kira mungkin agak penting jugalah pada saya kan. Tentang rahsia kehebatan solat sunat tasbih. Kalau kita pergi pada hadis Rasulullah yang kata walaupun sekali seumur hidup. Ya. Jadi maknanya kalau dalam rukun kita haji itu walaupun sekali seumur hidup pada yang mampu. Tapi sekarang di antara solat sunat tasbih Rasulullah kata walaupun sekali seumur hidup kalau boleh buatlah. Jadi itulah di antara saya kata kalau ada rahsia tersembunyi di balik perkara ni Ustaz. InsyaAllah. Jadi saya mohonlah Ustaz untuk diri saya sendiri dan pada mereka-mereka yang berminat untuk buat sunat tasbih ni supaya dapat lebih lagi keyakinan tentang kehebatan solat sunat tasbih. InsyaAllah Tuan Zamri, terima kasih atas soalan. Sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Soalan yang cukup menarik pada Tuan Zamri kita. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan Zamri Zakaria, sebelum saya jawab soalan ni Tuan, saya mohon share. Bagi tahu kawan-kawan, WhatsApp dalam segala grup, tengok nak bagi keterangan. Kenapa sampai Nabi kata kalau tak dapat sepanjang hayat, buat sekali. Tak dapat tu, buat setahun sekali, tak dapat sepanjang hayat sekali. Karena Nabi kata ada 10 khisal, ada 10 kebaikan. Apa dia 10 kebaikan? 10 fadilat tersebut. Yang pertama, Allah ampunkan dosa yang awal.
Kedua, Allah ampunkan dosa yang akhir. Kita ni hidup awal-awal buat dosa, akhir pun buat dosa. Kita tak tahu. Sekarang ni pun kita tengah duduk dalam taman syurga ni dibimbangi ada dosa yang hadir tanpa kita sedar. Bersangka yang bukan-bukan. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih. Ataupun kita biarkan masa berlalu tanpa kita zikrullah, ya. Baik, seterusnya yang ketiga, dosa yang disengajakan, dan yang keempat, dosa yang tak disengajakan. Allah ampunkan. Dosa yang sengaja memang purposely nak buat dosa. Dosa yang tak sengaja, contoh dosa tak sengaja, kita dalam ihram, kita tercabut rambut. Tercabut rambut. Orang kata ustaz dia tak berdosa, tapi fiqh kata tetap kena bayar dam. Kena bayar dam. Sebab dia bukan perkara tarafuh, dia itlaf, ya, dia dah bercerai. Habis dia kena mengajilah bab kafarah dalam benda muharramat, larangan dalam ihram, ya. Jadi walaupun begitu, dia buat salah dah pada Allah, tak sengaja tu kan. Allah ampunkan. Kita nak jumpa Allah Taala ni, nak jumpa dalam keadaan suci bersih, saya dan kita semua. Ya, kita ni pendosa. Tak usahlah siapa pun kata, apa dosa saya? Kejap lagi buka buku catatan, kejap lagi kok lari tak cukup tanah. Allah. Tak cukup pada masa tu, nak lari ke mana lagi? Astaghfirullah. Dan yang kelima, dosa yang kita buat dengan baru dosa lama. Dosa baru, dosa lama. 6. Dosa baru buat. Perasan minta taubat cepat dan istighfar cepat. Bimbang hak dosa lama. Dosa nantilah aku taubat. Astaghfirullah. Ada berkata sesuatu yang tak baik pada orang, tak pergi jumpa dia lagi. Dosa lama tu tak selesai lagi. Dengan ikhtiar solat sunat tasbih ini, Allah mudahan Allah ingatkan kita pergi jumpa dia, dia pun lembut hati. Allah ampunkan dosa. Yang ketujuh ialah dosa kecil. Yang ke-8 dosa besar. Masya-Allah. Allah. Dosa kecil ni kalau duk buat selalu kerap sangat buat, bertimbun jadi besar. Ya. Apatah lagi dosa besar al-kabair, astaghfirullah. Ya. Orang tak taat mak ayah dia, derhaka, uququl walidain. Dengan ikhtiar salat sunat tasbih ni, Allah Taala akan kurniakan, buka hati dia, ingat, ya Allah, mak ayah aku tak utamakan dia. Aku duk tasbih pada Allah, duk takbir, duk tahmid, duk tahlil pada Allah, tiba-tiba mak aku ni, hatta kalau mak panggil sedang salat sunat, batalkan salat sunat tu, menghadap mak. Buka hati, mak pula lembut hati, maafkan. Dah, dosa besar tu. Dan yang ke-9 ialah dosa yang tersembunyi, dan yang ke-10 dosa yang terang-terang. Alhamdulillah. Inilah 10 dia. 10 Asyur khisal. Katakan Ustaz, sebenarnya solat sunat tasbih ni adalah salah satu cara untuk kita nak hapuskan dosa-dosa kita. Ya. Jadi mudah-mudahan menjawab persoalan Tuan Zamri tersebut. Jadi sidang penonton sekalian, banyak lagi persoalan yang kita akan kupas, yang kita akan cari jawapannya. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami dalam rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu. Jangan keliru. Alhamdulillah, sidang penonton sekalian, kembali kita bertemu dalam rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Masih lagi berbincang berkaitan dengan topik solat sunat tasbih. Jadi sidang penonton sekalian, pejam cilik kita sudah pun berada di segmen yang terakhir pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkati pertemuan kita dan Allah berikan istiqamah, iaitu berkekalannya kita dengan kebaikan ini untuk menyaksikan rancangan ini setiap hari pada setiap pagi. Amin ya rabbal alamin. Jadi sidang penonton sekalian, sebelum mana kita nak teruskan dengan persoalan yang berikutnya, jom sama-sama kita lihatkan sedikit daripada paparan yang terdapat yang telah pun kita sediakan ini, iaitu berkaitan dengan COVID-19. Kementerian Kesihatan Malaysia bimbang kes harian terus meningkat. Kementerian Kesihatan KKM menyuarakan kebimbangan berikutan kes harian COVID-19 terus meningkat, terutama membabitkan kes penularan dalam negara.
Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, sebelum ini jumlah kes aktif dilihat menurun kepada 63 kes iaitu pada 9 Julai lalu, namun meningkat semula ketika ini. Dan sidang betul sekalian, sekiranya kita lihat pada hari ini sehingga semalam Ustaz, terdapat lebih ataupun kita sudah pun sampai ke 3 angka kes aktif Ustaz. Jadi ini adalah satu benda yang cukup membimbangkan kita. Jadi sebagai peringatan buat kita bersama, ayuh sama-sama kita terus mengamal dan beramal dengan prosedur operasi standard yang telah pun digariskan oleh KKM, dan insya-Allah kita perlu berdisiplin, kita perlu hashtag kita jaga kita, pastikan kita jaga kawalan kendiri kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keselamatan dan kesihatan, seterusnya mengangkat semula wabak pandemik COVID-19 ini. InsyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi Ustaz, jom kita sama-sama beralih dengan persoalan berikutnya berkaitan dengan solat sunat tasbih ini daripada WhatsApp kita. Assalamualaikum Ustaz Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Yusuf dari Ipoh Perak. Soalan saya, ketika duduk tahiyat akhir, bacaan tahiyat akhir dulu ke atau baca tasbih dulu? Satu soalan menarik Ustaz. Kan tadi kalau kita tengok rakaat pertama tu sebelum mana nak bangun, rakaat kedua waktu mana kita duduk istirahat. Tapi dalam bab berkaitan dengan rakaat terakhir dalam tahiyat ni Ustaz, bilakah masanya Ustaz? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan Yusuf dari Perak, Ipoh Perak. Jawapan, diutamakan bacaan tahiyat itu dulu. Baca tahiyat dulu. Tasyahud itu dulu. Ya, jadi baca nak ambil sekadar yang mana untuk tahiyat akhir bagi selesai pun boleh, nak sambung sampai doa pun boleh. Ya, contohlah. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أبي Okey? Baik. Lepas tu dia nak tamu kama sallaita ala Ibrahim. Boleh? Tetapi habis selesai itu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. 10. Selesai baru Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi. Wallahu a'lam. Insya-Allah. Jadi paling afdal, sebaik-baiknya adalah bacaan selepas tahiyat akhir barulah kita membaca tasbih tersebut, insya-Allah. Ustaz, satu persoalan Ustaz. Dia berkaitan dengan kadang-kadang ni orang kita ni lah Ustaz, orang kita ni suka ambil jalan shortcut. Kan depa kata apa? Ustaz, boleh tak kalau kita ni nak baca tasbih itu malaslah nak baca yang panjang-panjang, kita baca subhanallah saja. Ada pula yang kata nama pun solat sunat tasbih. So baca tasbih je lah. Kita nak buat apa? Kita nak baca takbir lah, tahmid dengan tahlil tu Ustaz. Ustaz, pandangan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ni satu benda yang diajar oleh guru-guru kami ialah seolah-olah dia kata gini. Kami ni ialah anak-anak dalil. Kemana dalil pergi, di situlah kami akan condong. Maka dalil cerita kata Nabi baca, walaupun Nabi kata subhan, solat tu tasbih, tasbihat. Nabi pun kata tasbihat, tapi Nabi ajar tu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, maka kita ikut. Kita ikut, ya. Kadang-kadang bila kita sebut soal istilah dengan perlakuan dia tu benda yang berbeza. Contoh kita kata suratul ikhlas, tak ada pun perkataan ikhlas dalam tu. Jumpa tak? Tak jumpa. Tapi kenapa nama suratul ikhlas? Kerana orang yang baca surah tu dia memang mukhlis betul-betul, tak ada syirik pada dalam dirinya. Dia kata qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Bahak belakang tu menambah kuatkan keikhlasannya ialah walam yakul lahu kufuwan ahad. Tak boleh langsung nak letak sama tara Allah dengan sesuatu dan sesuatu dengan Allah, tak boleh. Surah An-Nas ada juga qul a'udzu birabbin nas dan sebagainya. Jadi begitu kita nak bagi faham bahawa memang betul nama solat sunat tasbih, ya, tapi cara tasbih yang Nabi ajar. Tasbih yang Nabi ajar. Sama juga talbiyah. Talbiyah yang Nabi ajar banyak jenis. Ada yang labbaik Allah saja. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata la syarika laka wal mulk la syarika lah. Kalau gitu kita kata, Ustaz, labbaik Allah sudah lah talbiyah. Jadi kita ambil tang mana ada dalil tunjuk, kat situ kita follow. Elok gitu. Tapi saya tak tahulah juga. Saya tak malu nak mengaku tak tahu. Sebab apa? Andai kata dia ada jumpa satu pemahujahan lain, sebab kami Tok Guru pernah tanya soalan ni. Tok Guru tak pernah kata boleh nak ambil tasbih saja, boleh. Tapi Tok Guru kata ikut macam mana ada dalam hadis tu, dalil tu, ya.
Jadi kita pun follow lah. Follow apa yang dikatakan dalam hadis. Sama juga Ustaz macam dalam solat raya lah, Ustaz. Solat raya. Oh kan, subhanallah, walaupun dia katakan tasbih, tapi tetap subhanallah Walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar. Mudah-mudahan sambungan sikit je Silakan, Ustaz. dan itulah yang diajar oleh Sidina Ibrahim alaihi salatu wassalam al-Khalil kepada Nabi besar kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika jumpa pada langit yang ketujuh pada malam Mi'raj. Masya-Allah. Isra wal Mi'raj. Dia kata, nak ada aku ajar satu amalan tasbih yang mana dia akan jadi tumbuhan apa segala, apa panjanglah ceritanya. Syurga itu airnya sekian. Nabi kata, ajarkanlah wahai ayah. Maka dia ajar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Allahu akbar. Besar fadilat. Rugilah kalau tak baca bagi penuh. Tak dapatlah fadilat tu pula. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Jadi fadilat cukup besar sebab tasbih itu sendiri pun diajar oleh Nabi Ibrahim AS kepada Nabi junjungan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan menjawab persoalan tersebut. Jadi insya-Allah Ustaz, kita beralih dengan persoalan berikutnya daripada Facebook kita, daripada saudari Intan Zurina Abdul Razak. Assalamualaikum Ustaz dan warga tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh tak Ustaz kongsi tips cara untuk keep track bilangan tasbih semasa solat tasbih didirikan supaya tidak terkurang? Terima kasih. Tadi Ustaz dah ajar satu dah cara. Adakah cara lain Ustaz untuk kita nak keep track dengan bacaan tasbih Ustaz? Bagus soalan Kak Zurina ni kan. Akhirnya kita dapat juga 20 soalan paling minimum. Alhamdulillah. Baik, untuk nak keep track, nombor satu, jangan lalai Kak Zurina dan semua dan saya. Jangan alpa, jangan tidur. Tidur batal terus. Batal terus, jangan. Jadi jangan lalai itu kita sedar. Maka kita sedar pun adalah cara kita nak bilang ya. Hatta sampai orang tanya boleh tak pegang tasbih. Orang tanya sampai peringkat tu. Saya buat siap-siap tasbih saya ni had 15 ada tanda, had 10 pun ada tanda. Maka saya tahu tanda tu saya pegang macam mana. Maka hukumnya walau sampai sebegitu ya juz. Boleh. Ya juz harus harus. Hatta kalau kita tangan kita ni kalau kita takatuf ya, maka kita tekanlah yang saya ajar tadi. Ustaz, bagaimana pula kalau kita i'tidalkan tangan kita lurus, kita tak letak lagi balik walaupun setengah mazahib dia letak balik kan. Tak apa, yang tu dekat paha tu kita tekan balik. Subhanallah. Tekanlah dekat paha kan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Dan seterusnya. Sujud. Sujud kita akan tekanlah. Kita letak macam tu kan. Ni bab sujud ni saya tambah sikit je. Tolong jangan duduk sujud letak terlangkuk macam tu nah. Tak sah sujud kita. Tak sah. Lagi-lagi hak jenis sujud lagu tu. Masya-Allah. Lagi teruk kalau buat lagu tu. Tu macam nak berlari. Dia kena bagi telapak tangan ni. Anggota sujud letak rapat. Maka dia bilanglah subhanallah walhamdulillah wala akbar. Subhanallah walhamdulillah. Jari terangkat. Jadi tak apa, tak ada masalah. Ya, tak apa. Ataupun dia tekan macam tu, dia tekan sikit ya, tak ada masalah. Okey, Ustaz. Wallahu ta'ala. InsyaAllah mudah-mudahan menjawab persoalan tersebut dan memberikan kita cara untuk melaksanakannya. Sudah menonton sekalian, banyak lagi sebenarnya persoalan Ustaz. Saya sendiri banyak soalannya Ustaz, tapi masa cukup-cukup mencemburui kita. Kita sudah pun berada di penghujung rancangan untuk episod kali ini. Jadi Ustaz, sedikit kesimpulan ringkas daripada Al-Fadhil Ustaz lah tentang tajuk kita pada hari ini, solat sunat tasbih, yang bolehlah Ustaz akhirkan dengan sedikit bacaan doa. Mudah-mudahan Allah rahmati majlis ilmu kita pada hari ini, bertepatan pula hari ini Sayyidul Ayyam, hari Jumaat Ustaz. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulan, sebetul-betulnya salat ini mencegah daripada kemungkaran. Wa imma salat fardu lagi-lagilah, dan ditambah pula dengan nawafil, mustahabbat, salat-salat yang tatawwu' seperti kita sebutkan tadi. Tak lain tak bukan ia satu cara untuk kita taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagilah Allah Ta'ala sebut aqimis salata li dhikri, dirikanlah salat untuk ingat padaku. Jangan kita terbalik. Setengah orang dia pegang dengan tafsiran, terjemahan dan fahaman yang salah dengan ayat ini. Dia kata cukup dengan kita ingat Allah, kita dah salat. Sebab dia rosakkan makna. Sebab tu Quran tak boleh pandai-pandai kita terjemah, kita tafsir, kita tadabbur ikut hawa nafsu. ikut birra'i kita saja. Walaupun tak salah untuk memperluaskan makna tersebut agar kita nampak keagungan Allah Subhanahu wa taala tentang perkara-perkara yang Allah Taala sebut, boleh dikaji daripada sudut saintifik dan sebagainya. Balik kepada solat tadi, bila kita duduk buat solat sunat tasbih ini, dia akan hadir sebenarnya dalam kalbu kita satu kesedaran, satu keinsafan di mana ya Allah, bertasbih segala makhluk di langit dan bumi. Alangkah ruginya kalau aku khalifah Allah di muka bumi, hamba Allah yang khusus dicipta untuk ibadat pada Allah,
tak buat benda yang dibuat oleh malaikah muqarrabin yang sentiasa bertasbih. Masya-Allah. Jadi insya-Allah Ustaz. Jadi Ustaz bolehlah Ustaz panjangkan sedikit doa kita. Mudah-mudahan dengan bacaan alunan doa Ustaz ini akan lebih menusuk dan juga sampai kepada hati-hati kita Ustaz. Silakan Ustaz. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا رحمن يا رحيم يا مجيب السائلين يا قابل التائبين يا راحم الضعفاء والفقراء واليتامى والمساكين قلت يا الله ادعوني أستجب لكم دعوناك يا رحمن يا رحيم يا الله استجب اللهم دعاءنا يا مجيب يا كريم. Ya Allah, Engkau berfirman, berdoalah kepadaku, nescaya ku perkenankan untukmu. Kami datang pagi Jumaat ini dalam taman syurgamu, majlis ilmumu ini. Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru ini ya Allah. Memohon padamu, dengarkan doa hamba yang fakir ini ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Yang dosa itu kami lakukan terang dan sembunyi, dahulu dan kini, kecil dan besar, lama dan baharu, sengaja maupun tidak ya Allah. Ampunkan dosa ibu yang telah kandungkan kami dengan segala kesusahan, lahirkan kami hingga Kau ya Rabbah rahimnya ya Allah. Bersimbah darah merahnya ya Allah, bergetap giginya ya Allah dan bibirnya ya Allah. Ampunkan ibu yang susah payah susukan kami, suapkan makanan minuman ke mulut kami ya Allah. Besarkan kami dari telapak kaki, saiznya 2 jari hingga sedewasa ini. Ampunkan ayah yang keringat peluhnya bersimbah ke muka bumimu ya Allah. Luka kaki tangannya pecah berdarah ya Allah. Mungkin pernah dimaki caci dihina manusia lain, tak pernah dia ambil peduli. Yang dia tahu yang hanya dibawa pulang ke rumah yang halal lagi tayyib sahaja ya Allah. Ampunkan ayah kami lupa, dia guru pertama yang ajarkan kami. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, ampunkan 2 insan mulia ini. Dengan mereka berdua sabda Nabi-Mu, penentu jalan kami ke syurgamu atau ke nerakamu ya Allah. Ya Allah, ampunkan semua yang terlibat menjayakan tanyalah Ustaz ini. Dari seluruh pengurusannya, krunya, penerbitnya dan semua yang menonton. Apatah lagi yang melakukan sedekah di pagi hari ini dengan menghantar pesanan-pesanan kepada insan lain agar melihat, menonton, mempelajari ilmu dari taman syurgamu ini. Ya Allah, hindari Malaysia bumi tercinta bertuah ini dari sebarang malapetaka, bahaya, wabak, penyakit dan bencana ya Allah. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judham wa min sayyi'il asqam ya Allah. Wa'afina min kulli bala'id dunya wa 'adzabil akhirah. Ya Allah, ampunkan seluruh mukminin, mukminat, muslimin, muslimat ya Allah, terutama pasangan kami, ahli keluarga kami, kaum kerabat kami, jiran tetangga kami dan seluruh manusia amnya ya Allah. Kurniakan hidayah mereka agar mereka menyebut di hujung akhir hidupnya la ilaha illallah. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah.
Mudah-mudahan dengan bacaan doa penutup pada Al-Fadhil Ustaz, maka majlis ilmu kita pada pagi ini diberikan keberkatan dan juga Allah berikan dan makbulkan segala doa-doa yang dipenuhi Ustaz. Ustaz, jazakallahu khairan katsira kerana berkongsikan ilmu pada kami. Mohon dihalalkan segala ilmu. Sama-sama. Insya-Allah sidang putus sekalian bertemu lagi di lain episod dan rancangan Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.